Soal jawab. Okey, saya buka kepada soal jawab. Mungkin soal jawab ini panjang kot. Okey. Kalau malu nak bertanya secara lisan, boleh type kat situ. Boleh buat chatbox tu situ. Tulis chatbox. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey. Hello Tuan Haji. Okey. Okey. Tentang untuk kita cikgu-cikgu merekodkan tahap penguasaan murid tu. Jadi Okey, saya jawab Okey. Berkaitan dengan perekod dan tahap penguasaan murid ini, sebenarnya yang pelaporan untuk 2 kali setahun itu kena ada lah. Itu pelaporan yang telah di offline yang dibekalkan oleh BPK. Kita gunakan dia tu. Itu biasanya itu untuk tengah tahun dan akhir tahun. Tetapi untuk antara awal tahun dengan pertengahan tahun itu bergantung kepada bagaimana sekolah hasrat nak uruskan itu. Mungkin ada cikgu yang rekodkan tahap pencapaian atau tahap penguasaan murid ini dalam buku rekod kat belakang tu, kan? Ada dia akan buat lembaran perekodan masing-masing. Itu terserah kepada budi bicara sekolah. Itu tidak tetapkan. Cuma yang biasanya kita cadangkan adalah berdasarkan pelaporan offline itu. Offline yang kita boleh tengok daripada Excel yang BPK buat itu. Itu kita nak guna yang itu pun boleh. Kan? Tetapi sebenarnya bukanlah, bagi saya kata tadi, kalau kita taksir budak itu kuasai band 4, kan? Maksudnya untuk mengurangkan beban cikgu, kita tik band 4 tu biasanya band 3, 2, 1 itu dia dah kuasai. Dia kuasai. Jadi kita tik je lah, kita senaraikan tik. Dan apabila kita rujuk kepada DSKP, okey, band tahap 4 ni, tahap penguasaan 4 ni, apa dia punya deskripsi penerangannya. Yang itu nanti kita akan masukkan dalam dia panggil apa tu? Pelaporan pertengahan ataupun akhir tahun. Iaitu dah ada dalam sistem, ada pelaporan offline. Kita boleh masuk. Yang peringkat awal ni bagi saya tak perlulah kena dapat tahap penguasaan 4. Apa dia penguasaan 4 kena masukkan situ. Bagi saya peringkat ini tak perlu. Yang rekod transit ni tak perlu. Yang perlu untuk pertengahan dan akhir tahun untuk kita laporkan kepada ibu bapa. Tetapi untuk simpanan cikgu, untuk simpanan sekolah tu adalah. Bagaimana nak buat, terserah kepada sekolah. Bukan ada satu ketetapan. Mungkin Puan Zaini kata bencana saya itu nak buat rubrik dan sebagainya, itu satu kreativiti sekolah. Tak salah. Misalnya nak menentukan bahawa di peringkat bahasa Melayu ni kita nak tentukan penguasaannya macam mana. Rubrik itu masih lagi berasaskan kepada tahap penguasaan. Boleh guna, tak ada masalah. Boleh pakai. Cuma perekodan kata borang tracing dan sebagainya itu kita bagi kelonggaran, bagi kebebasan kepada sekolah. Cuma kita nak detect pelajar, kita tak tahu pelajar ni Siti ni macam mana, kita dah tak tahu. Kalau tiba-tiba ibu apa datang, anak saya ni di rumah ni tak boleh baca, di sekolah macam mana, kita dapat boleh bagi tahu. Anak puan ni macam ni. Itu kita boleh bagi tahu. Tetapi biasanya ibu bapa tak akan datang mengejut gitu. Dia akan datang jika kita buka buat open day, nak datang tengok apa report card dan sebagainya. Jadi kita tak menentukan, kita tak tetapkan kaedah nak perekodan secara tahap penguasaan itu bergantung kepada sekolah. Mungkin biasanya saya dapati bahawa banyak sekolah juga dia ambil daripada offline itu, dia rekod itu je. Kan? Untuk sistematik, untuk yang terakhir pertengahan tahun, akhir tahun tu dia bagi cantik lah sikit. Dia masukkan tahap 4 ni apa dia, tahap 5 ni apa dia, deskriptor tu dia masukkan. Itu menepati ke jawapan saya dengan soalan Puan Zaini? Okay, next. Saya nak tanya tentang deskripsi. Okey. Seperti yang kita tahu dalam standard kandungan prestasi telah meletakkan TP 1 hingga TP 4
Tapi ada juga dalam TP tersebut dia tidak detailkan. Ya. Dia tak detailkan Tuan, betul? Jadi jadi cikgu perlu detailkan lagi deskripsi tersebut. Betul Tuan? Dia macam ni. Kalau kita nak detail tu bagi saya lah kan. Kalau kita tengok dalam saya ada depan saya ni DSKP. Bagi saya lah kan, kalau kita nak detail tu bagus. Tetapi kita adakah yang paling penting detail itu berdasarkan DSKP. Berdasarkan DSKP. Contohnya kita buat soalan macam-macam, tapi soalan itu mesti berasaskan DSKP. Jadi kalau kita nak urai lebih detail tentang sesuatu tahap penguasaan itu, bagi saya tak perlu. Tak perlu. Sebab misalnya kalau saya baca sini kan. Okey, contoh. Yang menulis, contoh katakanlah tahap 4. Tahap 4 dalam bahasa Melayu ni tahun 5, okey? Tahap 4 tahun 5 saya baca. Membina dan menulis ayat yang diimlak, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap kukuh. Maksudnya kita nak uji ini, nak uji tahap 4 ini perlu ada tugasan ataupun soalan yang boleh pelajar menulis, membuat karangan contohnya. Ada catatan untuk dia catat maklumat, menghasilkan penulisan berformat, contohnya apa? Format surat resmi, tidak berformat macam mana, serta memurnikan penulisan. Maksudnya yang ini dia merumuskan apa instrumen yang kita buat. Contohnya kita tengok tahap 4 ini, untuk mencapai tahap 4 ini kena ada penulisan berformat, tidak berformat. Jadi tugasan apa kalau kita tengok dalam kurikulum? Contohnya dia kena surat resmi, surat tak resmi. Dia boleh membuat ayat, menulis ayat. Satu tugasan itu mungkin dapat 2 tugasan, satu berformat, satu tak berformat. Maka dia boleh capai dah tahap 4 itu. Jadi tak perlulah bagi saya kalau jadi TO. Tahap 4 ini Siti dapat menulis surat resmi dengan baik dan sebagainya. Saya rasa takut membeban cikgu. Sedangkan itu dah tertulis dalam DSKP, dalam tahap penguasaan. Itu maksud saya. Sebab walaupun umum, dalam tahap penguasaan ini ia lebih berfokus kepada konten subjek itu sendiri. Cuma dia tak sebut secara detail. Tetapi tugasan yang perlu dibuat oleh cikgu, kena tengok DSKP itu, kena tengok tahap penguasaan itu. Kalau tahap penguasaan 2, apa bentuk soalan yang perlu ada? Apa instrumen yang sesuai? Kita tak boleh nak buat soalan ataupun tugasan yang tidak kena mengena dengan tahap penguasaan, tak boleh. Jadi kita boleh buat. Misalnya kalau dia boleh buat tahap 4, kita buat soalan yang tahap 4 ni, maksudnya tahap 3, tahap 2 dah. Dia boleh. Kalau dah berformat, dia boleh ayat dengan betul, tahap 1, tahap 2 memang boleh lah. Kan? Itu maksud saya. Jadi pelaporan itu dah disediakan dalam DSKP melalui tahap penguasaan itu. Kalau nak detail tak salah, tapi takut terbeban cikgu lah. Bagi saya tak salah. Tapi bagi saya dah mencukupi dengan apa yang ada. Itu respon saya, Puan Zani. Ada lagi cikgu-cikgu lain? Okey, Puan. Mic mute tu. Mic. Okey, Tuan, boleh tak bagi satu gambaran untuk kita TP6. Dalam satu Tuan kata tadi, maknanya dalam satu perancangan kita untuk melaksanakan pentaksiran, bermaknanya cikgu tu telah menyediakan satu tahap
sebab dalam kelas tu dia ada pelbagai pelbagai kebolehan. Jadinya guru ni dia adakah dia perlu meletakkan bahawa hari ni dia nak buat pentaksiran, dilihat murid keseluruhannya pada TP 6. Kenapa dia tidak terus bina soalan tersebut ataupun tugasan tersebut terus terarah kepada TP 6? So, jadi dia memberi ruang pada murid yang lain mungkin ada kelayakan untuk sampai ke TP 6. Betul. Macam tu. Puan Zaini cakap tu memang betul. Kalau dia misalnya dia nak buat katalah soalan yang terarah kepada TP 6. Dengan soalan yang berada di TP 6 ini, dia boleh merangkumi pencapaian murid dari segi TP 5, 4, 3, 2, 1. Kan? Contoh, dia buat katakanlah tugasan bertulis tadi. Okey, dengan ayat ini budak ni, ni berada di tahap penguasaan 2. Kan? Dengan imbuhannya tak betul dan sebagainya kan, pembendaharaannya sikit, mungkin tahap 2 ataupun tahap 1. Tetapi budak yang paling hebat dia boleh, ini tahap 6 ni. Dengan satu instrumen, dia boleh kesan. Tak ada masalah. Tadi saya bagi tahap, kalau tak nak buat soalan lebih lah. Soalan yang paling tinggi tahap 4 dia boleh buat itu. Tetapi kalau untuk menyenangkan cikgu, dia boleh terus buat tahap 6, tahap penguasaan 6, tetapi dengan soalan tahap 6 itu dia boleh detect mana pelajar yang boleh capai 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada masalah. Boleh Puan Zaini. Itu lagi kreatif. Lagi senang cikgu. Tapi biasanya cikgu yang membuat soalan di tahap 6 ini, biasanya silibus dia itu dah merangkumi. Dah merangkumi untuk tahap 6 ini. Biasanya. Biasa kalau bulan 1 nak buat tahap 6 itu mungkin tak sesuai lah kan. Mungkin bulan 4, bulan 5 tu dah cantik. Contoh. Kalau dah habis silibus. Ini bukan saja bergantung kepada subjek lah. Kan. Kalau subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dah boleh. Sebab kemahiran dia tu dah belajar di tahun 5, tahun 4, kan, tahun 3 kemahiran yang sama. Cuma secara mendalam di tahun 6, tahun 5 itu boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada disiplin mata pelajaran masing-masing. Kan? Begitu juga matematik. Kan? Soalan berfikir ni. Soalan ni perlu sesuai dengan tahap penguasaan 6 ni. Kalau boleh jawab, dia boleh capai 6. Tapi budak ni tak boleh jawab. Kalau kita nilai betul-betul tak ada dia menjawab ni berada di tahap berapa, maka kita boleh bagi tahap itu. Bukan bermakna soalan tahap 1 macam ni, soalan tahap 2 macam tu boleh, tetapi tugasan cikgu lagi berat. Kena buat satu-satu macam tu. Kan? Kalau buat macam tu pun boleh, tak salah. Tapi terbebanlah. Lebih baik kita buat sesuatu tugasan yang boleh merangkumi untuk pelbagai tahap. Itu maksud saya. Boleh Yang lain ada lagi sebarang persoalan tak? Kalau tak ada, saya kira semua guru-guru telah faham. Ada lagi? Okey. Ada lagi, tak apa. Okay, Tuan. Pukul 5 tak apa, saya sanggup tunggu. Yang penting cikgu faham. Okey Tuan, satu lagi tentang professional judgement. Okey, professional judgement sebelum ni di mana professional judgement sepatutnya dilaksanakan dalam bentuk merangkumi semua subjek kita gabungkan, maka kita akan letakkan satu TP bagi satu murid tersebut, ataupun professional judgement ini dilaksanakan dalam bentuk mengikut mata pelajaran. Lebih baik mengikut mata pelajaran. Sebab tidak semua cikgu dia mahir dalam semua mata pelajaran. Cikgu matematik dia memang hebat dalam mata pelajaran itu, tetapi dia tak hebat dalam bahasa Inggeris, mungkin tak hebat dalam pendidikan Islam. Jadi dia panggil, kalau bahasa Melayu dia panggil penghakiman profesional. Kan? Penghakiman profesional ni dia akan dapat tahu kalau budak macam ini seharusnya berada di tahap berapa. Jadi untuk di peringkat sekolah saya syorkan macam ni. Ada satu jawatan kuasa atau panitia, kan di peringkat sekolah ada panitia? Ada Tuan. Kalau buat di peringkat panitia itu boleh. Panitia bahasa, panitia matematik, panitia sains, buat satu jawatan kuasa untuk menentukan tahap penghakiman profesional ini.
Tapi kalau kita rangkul semua, saya takut tak sesuai lah. Misalnya kalau budak, kita nak tengok penguasaan, ada budak penguasaan bahasa Inggeris okey, tapi penguasaan matematik tak okey. Tapi kalau kita buat berasingan, baru nampak di mana kekuatan dan kelemahan murid itu sendiri. Kita tak boleh nak samakan. Kalau kita buat satu-satu, insya-Allah kita boleh tengok kekuatan dan kelemahan murid. Oh, budak ni hebat bahasa Inggeris, dia tak hebat matematik. Baru nampak macam tu. Kalau kita nak buat satu saja tapi takut tak tepat. Tak tepat penghakiman kita lah. Kan? Okey, jelas Tuan. Udah lah. Ada lagi Ustaz Arif tu, ada ke? Handsome je nampak gambar tu. Cikgu Aziz, okey ada? Mungkin cikgu-cikgu ni tak kenal kot saya dulu kot. Tak sempat dengan saya kot. Saya last 2004 di SMK Cerebral. Tak kenal. Zaman yang muda lagi rasanya. Betul lah. Ni guru-guru PMR lah, bukan guru SRP. Yang penting tuan-tuan, saya nampak ialah di sini, saya nak pesan lah pengalaman saya. Yang pertama sekali ialah tuan-tuan kena kreatif dari segi menyediakan instrumen. Jangan hanya bertulis je. PBD ni kita jangan terhad kepada bertulis. Tengok nature subjek kita. Okay. Bahasa Melayu, tengok kemahiran apa yang kita nak uji, sesuaikan dengan kemahiran yang kita nak uji. Lisan, jangan dengan guna kaedah bertulis, dengan lisan lah. Contohnya macam tu. Pendidikan Islam, contohnya dari segi kita nak menguji, dia boleh ambil wudu, boleh solat, kena uji betul-betul dengan macam tu. PJK, kalau kita nak tengok psikomotornya, kena tengok, kita nak uji apa dia. Kena uji betul-betul. Itu dinamakan pentaksiran autentik, pentaksiran yang sebenar. Mengukur yang sebenarnya. Kita jangan statik dengan kaedah yang lama. Kita hanya bertulis, sikit-sikit buat kerja rumah. Latihan itu saja. Saya rasa kita tak kreatif. Budak pun tak seronok. Jadi, kita cuba dengan ilmu yang sedikit yang saya kongsikan ini, cuba minggu depan, cuba yang baru sikit, insya-Allah. Jadi kerja rumah pun kita tak banyak bagi kat murid. Kan? Kita selesaikan, okey hari ni kita nak buat apa, tapi kita kena rancang lah. Aktiviti apa, hari ni saya nak buat kuis. Kan? Nak buat kuis, apa tajuk yang sesuai. Kan? Biasanya budak sekolah rendah ni kita bagi gula-gula sebiji pun dah seronok dah dia. Kan? Tapi saya tak ada pengalaman lah mengajar sekolah rendah, tetapi saya boleh bayangkan. Kan? Dan saya nak tunjukkan bahawa budak-budak ini, anak saya sendirilah, penghormatan anak kita kepada guru cukup tinggi. Kan? Apa yang kita ajar kat rumah, walaupun kita cikgu besar ke, pengetua ke, profesor ke, dia dengar kata cikgu daripada kata bapa atau mak dia. Jadi itulah peranan cikgu. Kalau kita boleh menarik perhatian dia dengan kaedah yang pelbagai, insya-Allah PDP kita menarik, pentaksiran kita menarik, hasil pun akan cantik tuan-tuan. Kan? Sebab itulah penekanannya untuk tahap tahun 1, 2, 3 ini kita nak kurangkan peperiksaan. Nak kurangkan peperiksaan kan, dan kita nak memberi penekanan dan nak memperkasakan PBD itu di peringkat sekolah. Sebab banyak negara tuan-tuan, dia tak menekankan peperiksaan untuk sekolah rendah. Jadi kita ke arah itu supaya budak tak stres, ibu bapa pun tak stres. Dan kita kena satu lagi didik masyarakat, didik ibu bapa bahawa pencapaian anak-anak kita sekarang ni bukan diukur dari segi grade, bukan diukur dari segi skor, dari segi markah, tetapi kita nak tunjukkan penguasaan secara deskriptif. Secara kita nak ceritakan, oh anak puan ini boleh ambil wudu, anak puan ini boleh berlari dengan baik, anak puan ini bercakap dengan sopan, ada nilai, ada menghargai cikgu dan sebagainya. Itu perlu kita laporkan kepada ibu bapa. Sebenarnya ibu bapa dia nak compare dengan anak jiran dia dan sebagainya. Sekarang ni bukan masa nak compare, tetapi masa kita nak tengok apa yang budak itu kuasai daripada apa yang kita ajar. Boleh kan? InsyaAllah. Itu lagi satu tentang tadi ada tuan katakan tentang pentaksiran juga boleh berlaku di luar bilik darjah. Ya, betul. Okey, dan andainya katakan dalam kelas murid tu dia agak pendiam.
Dalam kelas pendiam, bila kita nak taksir dia dari segi komunikasi, katakan komunikasi murid. Jadi bila kalau kita tak dapat, katakan tiba-tiba kita lihat dia di kantin, katakan dia sedang berkomunikasi dengan murid. Adakah guru itu boleh meletakkan TV berdasarkan apa yang didengar dan dilihat? Boleh Puan. Boleh. Kita jangan tengok budak itu secara dalam kelas saja. Sedangkan dia boleh bercakap. Cuma dengan cikgu ni apabila kita formal sangat, dia tak boleh bercakap. Dia kaku dan sebagainya. Tapi dia boleh bercakap. Kita boleh gunakan. Itulah yang kita nak serah. Kita kena pelbagaikan kaedah. Boleh. Tak ada masalah. Jadi kalau berdasarkan pada pernyataan tersebut, jelas menunjukkan bahawa pentaksiran ini kita boleh pelbagaikan dan juga kita lihat kesesuaian kemampuan, keperluan kepada murid tersebut. Tepat sekali Puan Zaini. Baru budak tu, sebab tu kita boleh jelaskan kepada ibu bapa nanti, dia kata anak saya kat rumah boleh cakap bahasa Inggeris dengan baik. Tapi di sekolah cikgu bagi tahap 1, sedangkan dia segan. Tapi di rumah dengan mungkin grammarnya betul, sebutannya betul. Tapi di sekolah dia segan dan sebagainya. Tapi apabila kita perhatikan di kantin, sambil dia tunggu bapak dia datang ambil dekat bus stop tu, dia boleh cakap dengan baik, kita boleh detect, bagi. Jangan hak kapan, boleh bagi Puan. Itulah hasrat kita nak pelbagaikan. Cuma saya nak bagi tahu kenapa kita panggil bilik darjah ni, supaya masyarakat faham ia berlaku di sekolah. Dulu dipanggil pentaksiran sekolah. Tetapi sebenarnya ia berlaku dalam ruang lingkup di mana cikgu boleh detect kemampuan budak itu. Cikgu boleh kesan. Itulah di mana-mana dia boleh kesan. Dan kita kaitkan dengan, tengok dia bercakap macam ni dalam tahap penguasaan ni, apa yang kita boleh bagi, sesuaikan, bagi je. Macam tu. Jadi kita pun rasa tak terbeban tuan-tuan, tengok hanya dalam kelas je kita boleh bagi TV, rasa penat lah, tak habis lah TV tu, betul tak? Tak akan habis, rasa terbeban. Tapi kalau kita boleh buat pelbagai macam tu, contohlah kita lepas COVID nanti kita boleh pergi ke mana, pergi ke buat lawatan ke mana-mana, ke zoo apa ke, kita minta pelajar itu buat laporan. Buat laporan. Dia itu pengamalan sebenar, penglibatan sebenar. Yang saya autentik. Lepas tu kita tengok, okey saya nak lepas balik daripada rombongan nanti, hantar saya laporan itu. Itu pun pentaksiran tuan-tuan. Cuma kita tak kata ini sebagai ujian, tak kata. Tapi laporan itu kita tengok macam mana. Ada ikut format tak, dari segi pembandaran kata, dari segi imbuhan, macam mana. Maka kita boleh tik dia sebagai dah menguasai tahap berapa-berapa. Macam tu. Kita kena guna pelbagai sudut, kita tengok di mana sesuai untuk kita taksir, kita ambil peluang. Tidak semestinya dalam bilik darjah. Itu maksud saya. Kalau murid kita menyertai pertandingan koko misalnya, pidato dan sebagainya, jadi jelaslah murid tu boleh kita beri tipi 6. Iya, memang betul, memang tepat. Mewakili sekolah Puan, katalah. Tapi kalau mewakili antara kelas, dengan dia mencapai, kalau kita baca tahap tipi 6 ni, betul apa yang dia sebut, apa yang dia buat tu, menguasai. Apa salah kita bagi? Tak salah, sesuai, bagi je tuan-tuan. Itulah hasrat kita nak. Barulah cikgu rasa, tak ada masalah nak buat PBD. Sebab apa? Sebab kita menganggap PBD itu sesuatu yang baru. Sedangkan ia berjalan. Kita tengok balik rumah, kita bukan nak tanda terus kan. Okey, hari ni saya nak buat PBD jawab saya nak tik ni. Tak boleh macam tu. Nak balik rumah nanti termenung sambil-sambil. Ahmad tadi dia boleh buat lah. Aziz tadi dia boleh buat macam ni lah. Macam tu. Sebab sebenarnya cikgu lebih tahu, cikgu lebih dekat dengan murid. PBD pun tak tahu. JPM pun tak tahu. Sebab itu kita memperkasakan PBD ni, cikgu lebih dekat dengan murid. Jadi kalau PPD datang tengok, kita boleh tunjuk.
bukti-buktinya kita dah detik dan sebagainya tu kan, kita dah ada rekod transit dan sebagainya. Kalau dia tak percaya, minta dia berdepan dengan murid. Sebenarnya kalau PPD datang ke, Nazir datang ke, nak tengok murid dia bukan tengok pada borang transit, dia tengok kepada kemejadian murid itu sendiri. Bukan nak tengok kemejadian fail dan sebagainya. Itulah saya selalu bergaduh dengan Nazir dan sebagainya tu, dengan PPD dan sebagainya. Kamu datang sekolah nak tengok apa sebenarnya? Nak tengok file ke nak tengok budak? Kalau nak tengok budak, masuk dalam kelas tu. Tengok penguasaan budak. Bukan tengok pada kemejadian file. Yang menjadi beban kepada cikgu ialah cikgu nak siapkan file ni. PPD nak datang ni, JPN nak datang ni, siapkan file dan sebagainya. Budak kita tinggal. Penguasaan budak kita tak tahu. Itu tak betul. Hasilnya budak. Kesannya budak. Jadi nak tengok ada pada budak. Betul tak? Macam tu. Jangan risau tuan-tuan. Kreatif lah. Saya ingat tuan-tuan lebih kreatif daripada saya. Saya tak lama mengajar, tapi tuan-tuan lama mengajar. Okey, ada lagi? Oh, PPD Bro pun ada tu. Okay, ada sebarang persoalan lagi tak? Dia boleh tanya. Tak apa. Saya boleh tunggu. Yang penting kita boleh faham lah. Ada orang dulu pada awal-awal PBS dulu terbeban dengan evidence. Betul tak? Evidence, latihan, buku latihan, lembaran kerja itu evidence lah. Kita tak perlu simpan evidence tu. Dalam beg murid lah. Evidence tu. Kenapa kita nak simpan? Yang kita simpan borang forensik itu je. Jangan nak simpan dengan file, tak perlu. Okay. Latihan ada dalam beg murid tu. Kita dah tahu sebenarnya, kita tahu tuan-tuan lebih dekat dengan murid. Tak ada evidence tu pun puan tahu. Budak ni kuasai matematik. Nak tahu, kita masuk hari-hari, kita mendekati murid hari-hari, kita tahu siapa yang pandai, siapa yang tak pandai. Siapa kuasai, siapa tak kuasai. Betul tak? Kita tak bergantung kepada evidence bertulis semata-mata. Nak tengok evidence dia, simpan dalam beg dia lah. Dia nak simpan sekolah, kena ada bilik PBS, mati lah cikgu. Guru besar nak fikir macam mana. Bilik tak ada ni. Nak susun file, nak susun evidence. Betul tak puan? Jangan stres perkara itu. Yang penting, pelajar kita kuasai. Okey, Siti Nolaila, ada persoalan? Tak ada. Puan Dasimah. Biasanya kalau senyap tu fahamlah tu, setujulah tu kot. Kalau tak ada, itu sajalah kot. Kalau tak ada persoalan. Kalau apa-apa, Puan Zaini boleh call saya anytime. Nak tanya apa-apa boleh, insyaAllah. Kakak yang saya tahu, saya boleh kongsi lah. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Zaini kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi maklumat berkaitan PPD dan pentadsiran secara umumnya. Mungkin saya ada kelemahan di mana-mana, saya mohon maaf. Mungkin penyampaian saya tak begitu lancar, mungkin bahasa saya tak begitu jelas, saya minta maaf. Tapi apa yang baik itu ambillah sebagai perkongsian ilmu untuk tuan-tuan amalkan, untuk tuan gunakan dalam PPD dan pengajaran di sekolah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pun berada di penghujung majlis. Okey, saya ada serangkap pantun. Okey, letih berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di Gerai City. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Rohisan bin Muhammad di atas taklimat sebentar tadi. Diharapkan perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi dapat mempertingkatkan pengetahuan kita dalam pentadsiran bilik darjah dan kita dapat laksanakan PBD yang betul, kerana pelaksanaan PBD yang betul akan memberi gambaran yang jelas tentang penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Okay, baiklah, saya mewakili warga Sekolah Kebangsaan Kerayong ingin merakamkan rasa syukur dan terima kasih terutamanya kepada Tuan Haji Rohisan bin Abdullah atas kesudian berkongsi ilmu pada petang ini, dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kursus ladap PBD pada hari ini, sama ada secara langsung ataupun tidak.
Di kesempatan ini juga saya ingin memohon kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Semoga kita dapat bersua dalam pertemuan yang lain. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, sama. InsyaAllah nanti free saya nak datang ke Bura, lama tak datang. Boleh jemput datang. Okey, insyaAllah. Okay, salam buat Cikgu Nasar. Dia di mana? Ya? Dia di mana? Dia di Di SK Kerajaya. Jaya. Oh Ada ya, di SK tak jauh lah, dekat je. Dekat. Okey, saya keluar Okey. dulu, saya live dulu. Okey Tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.